Kisah ini bukanlah berdasarkan peristiwa sebenar. Ia hanyalah cerita rekaan yang tersebar di internet, khususnya melalui platform creepypasta, tempat di mana kisah-kisah seram direka untuk menimbulkan rasa takut dan gelisah kepada pembaca. Walaupun begitu, jalan ceritanya yang terperinci dan realistik telah menyebabkan ramai tertipu hingga ada yang percaya bahwa eksperimen ini benar-benar berlaku pada era pasca Perang Dunia Kedua. Inilah kisah rekaan yang dikenali sebagai The Russian Sleep Experiment. Cerita ini kononnya berlaku sekitar tahun 1947, di mana ketika dunia masih dibayangi kesan peperangan dan negara-negara besar sibuk membangunkan teknologi baru untuk menguasai dunia. Di sebuah fasiliti rahasia milik Kesatuan Soviet, sekumpulan saintis dan penyelidik tentara dikatakan menjalankan satu eksperimen kejam untuk menguji hard physical dan mental manusia dengan tujuan mencipta askar yang tidak perlu tidur. 5 orang tahanan politik telah dipilih untuk eksperimen ini. Mereka bukan penjenayah berat, tetapi individu yang dianggap mengancam kestabilan kerajaan seperti penulis, cendekiawan, atau bekas askar yang mempersoalkan pemerintah. Mereka diberi pilihan menyertai eksperimen ini selama 15 hari tanpa tidur. Sebagai ganjaran, mereka akan dibebaskan sepenuhnya. Kelima-lima mereka pun bersetuju. Para tahanan ini dikurung dalam sebuah bilik makmal tertutup tanpa tingkap. Bilik itu dipenuhi dengan oksigen dan campuran gas eksperimental yang belum pernah diuji pada manusia. Gas ini direka khas untuk menghalang rasa mengantuk dan memastikan subjek kekal berjaga sepanjang tempo eksperimen. Segala aktiviti mereka dipantau melalui cermin sehala, mikrofon, dan juga kamera tersembunyi. Pada hari-hari awal semuanya kelihatan normal saja. Hari pertama dan hari kedua, mereka berborak, tertawa kecil dan masih mampu berinteraksi secara sosial. Pada hari ketiga, perubahan mula berlaku di mana subjek menjadi lebih muram dan topik perbualan mereka berubah daripada perkara ringan kepada isu gelap seperti trauma, mimpi buruk, dan juga ketakutan pada masa lalu. Pada hari keempat, subjek mula menunjukkan tanda paranoid. Mereka berbisik sama sendiri dan menuduh yang lain sebagai perisik. Seorang subjek tiba-tiba menjerit selama lebih 5 jam tanpa henti, sehingga peti suaranya koyak dan suaranya pun hilang. Anehnya, yang lain tidak menunjukkan reaksi seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan kegilaan itu. Hari kelima hingga ketujuh menyaksikan perubahan paling menakutkan. Semua subjek menjadi senyap. Tiada lagi perbualan, jeritan, ataupun tangisan. Hanya bunyi langka dan pernapasan berat kedengaran dari mikrofon. Apabila penyelidik cuba berkomunikasi melalui pembesar suara, mereka tidak dapat sebarang respon. Pada hari ke-9 mereka membuat keputusan untuk membuka bilik itu. Namun sebelum sempat mereka membuka pintu, satu suara kedengaran melalui pembesar suara bilik itu, geng. Suara yang serak dan hampir tidak dikenali berkata, "Kami tidak mahu dibebaskan lagi." Suara itu seperti datang dari makhluk yang bukan lagi manusia. Ketika pintu akhirnya dibuka pada hari ke-15, pasukan tentara dan penyelidik yang masuk terkejut melihat pemandangan di dalam bilik. Seorang subjek telah mati dalam keadaan tubuhnya tercarik dan perutnya terbuka. 3 lagi masih hidup, tetapi dalam keadaan menyedihkan. Tubuh mereka kurus kering, kulit koyak di sana-sini, dan mereka telah mencakar serta merobek daging sendiri. Ada cebisan daging di lantai yang dipercayai telah dimakan. Dinding bilik berlumuran darah dan bagian saluran air tersumbat dengan cebisan otot manusia. Apa yang paling mengejutkan, mereka kelihatan masih berjaga, masih hidup, dan apa yang lebih pelik, mereka merayu agar tidak diberi sebarang obat tidur. Apabila dokter coba memberikan suntikan penenang, mereka meronta, menjerit, dan merayu dengan penuh ketakutan. Seorang daripadanya merayu, "Jangan tidurkan kami. Kami akan mati jika tidur." Pembedahan terpaksa dilakukan untuk merawat luka-luka mereka, tetapi sesuatu yang aneh berlaku.
Mereka langsung tidak bertindak balas terhadap anestesia. Subjek kekal sedar dan walaupun prosedur menyakitkan, mereka hanya tertawa. Mereka tidak lagi bertindak balas seperti manusia biasa. Mereka seolah-olah telah berubah secara fizikal maupun mental. Akhirnya tinggal seorang subjek di dalam keadaan hampir mati. Dia ditanya oleh salah seorang saintis, "Siapa kamu sebenarnya?" Subjek itu memandang ke arah doktor, matanya terbeliak dan senyumannya menyeramkan. Dia menjawab perlahan, "Kami adalah kamu. Apabila kamu menghilangkan tidur dari hidupmu, kami adalah apa yang tinggal dalam diri manusia. Apabila kamu kikis kewarasan hari demi hari, kami bukan makhluk asing. Kami adalah sisi gelap kamu sendiri." Ketakutan dengan jawaban itu, saintis tersebut mengangkat pistol dan menembak subjek tersebut. Subjek mati serta-merta dan bilik makmal itu ditutup selamanya. Semua rakaman dimusnahkan dan nama-nama yang terlibat dihapuskan dari sebarang rekod. Hingga pada hari ini tiada bukti kukuh bahwa eksperimen ini benar-benar berlaku. Tiada nama rasmi, tiada laporan saintifik, tiada foto asal yang sahih. Walau bagaimanapun, kisah ini terus hidup dibacakan semula, diceritakan di forum-forum gelap dan dikongsikan melalui YouTube yang mendakwa ia adalah fail rahsia kerajaan. Sama ada ia sekadar rekaan atau berdasarkan sesuatu yang lebih mengerikan, kita mungkin tidak akan tahu. So, apakah pendapat korang? Sila komen.